Okay, so doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmaka wa ansur alaina min hudani rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bizidni wa insana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tumisani qawlan. Okay. Now, kita nak masuk chapter subtopik gravitation. Kelas 5T. Lecture LLLLL lecture 5T. T apa? Lawak tingkap. Oh, tingkap. Okay. So, kita tutup sini. And today is 24th. 24 bulan. 2022. Oh, dah save, dah record. Okay. Okay. 12 orang kuarantin. Kuarantin 12-12 tu semua kat sini ya? Ke kat luar? Sebahagian di sini, sebahagian di luar. Macam tu? Okey, tak apa. Nanti saya ambil gambar. Gambar. Okey. Now, kita nak belajar gravitation. So kalau kita nak belajar satu topik, when we want to learn a topic in SPM, the first thing that you need to do is awak tengok dekat bahagian belakang tu. Saya dah pernah tunjuk dah kat awak. Tengok kat bahagian belakang tu, bahagian ini. Ni summary dia tu. So in gravitation, yang kita akan belajar adalah, yang kita nak belajar adalah tiga benda ni. Newton's Universal Law of Gravitation, Kepler's Law dengan man-made satellites. Man-made satellite, satu man-made satellites lah ikut awak sebut macam mana. So tiga benda tu je. Jangan risau, tiga benda tu je kita nak belajar. Tiga benda besar. So yang kita akan tengok hari ni, nak tengok bahagian Newton's Universal Law of Gravitation. Newton's Universal Law of Gravitation. So saya letak bawah ke? Tak ni lah. Okay. So yang pertama kita nak belajar Newton's Universal Law of Gravitation. Universal Law of Gravitation. Okay, now when we talk about Newton's Universal Law of Gravitation, cerita pendek dia sebab orang dah belajar dah itu dengan Cik Rozi tu. Cerita pendeknya berkaitan dengan Newton's Universal Law of Gravitation ni. Yang pertama, Newton's Universal Law of Gravitation dia cakap apa? Dia cakap gravitational force is directly proportional to the product of the two masses, M1, M2. So kalau sebelum saya tulis tu, eloknya apa saya buat, saya kena lukis dulu sikit lebih kurang. Ini katakanlah this is M1 and this is M2. Mass 1, mass 2. So this is M1, this is your M1 and this is your M2. Fg is directly proportional to M1 and M2. So when we learn about gravitation, kita tak nak lagi dah awak cerita tentang apa punca benda ni? Gravity. Ini apa benda ni? Gravity. Mencukup dia semua benda gravity. So in gravitation awak belajar tentang gravitational force. You learn about gravitational acceleration. You learn about gravitational potential energy. So jangan suka-suka menghimpunkan semua tu dalam satu perkataan. Gravity. Tak boleh. Dia ada spesifik dia. Sekarang ni kita tengah cerita tentang gravitational force, Fg. So yang pertama, Fg is the product of M1 dengan M2 directly proportional. Yang kedua, ceritanya, and gravitational force is inversely proportional to 1 over r squared. Maknanya gravitational force is inversely proportional to the r squared of the distance between the two objects tu. Okay. So apa benda M1, M2? M1, M2 tu, M1 tu mass 1, M2 tu mass 2. Apa itu r? The distance between the center of the first object to the center of the second object. Bukan radius. Ni kena ingat ni. Dia cerita pasal r. R tu distance between the center of one object to the center of the other object. Bukan radius. So, saya tulis sikit kat sini. Ya. Boleh. Ambil. Cukup? Okey. Okey. R sama dengan distance between pun boleh. Between the centers of the two objects. Dalam kes ni kita main dengan dua objek dulu nak bagi faham. Okey.
So bila kita combine kedua-dua makhluk ni, apa kita dapat? Kita akan dapat Fg is directly proportional to M1, M2, inversely proportional to R squared. Dan awak dah belajar in maths, you have learned in maths. Kalau daripada tanda anak ikan ni kepada tanda equation, apa kita kena buat? Kita kena buat equal, lepas tu darab dengan satu constant, times multiply with one constant, M1, M2 over R squared. Dan K dalam case ni ada nama. In this case, K is equal to gravitational constant, nama dia. Gravitational constant. Dan dia ada simbol. Simbol dia adalah G. So akhirnya kita akan dapat Fg is equal to G M1 M2 over R squared. Ini cerita pendek dia. Untuk level SPM, dia tak ajar awak macam mana benda ni boleh keluar. Dia berdasarkan observation dan juga eksperimen. Untuk level SPM, dia tak ajar awak sebab benda tu macam akan panjang nak ceritakan. Dia terus ringkaskan Fg, gravitational force, directly proportional to the product of the two masses, and gravitational force is directly inversely proportional to R squared. Okay? Now, bila kita cerita juga pasal gravity, awak gravitation, saya gravity dah. Gravitation, awak kena pastikan awak faham betul-betul setiap dia punya unknown dia tu. G, kita ada banyak G. Kita ada G kecil, kita ada G besar. R, kita ada banyak R. Kita ada R kecil, ada R besar. M, kita ada banyak M. Kita ada M1, M2 dan sebagainya. So kena tengok betul-betul apa sebab ke depan ni. Jangan ambil mudah benda tu. Bila kita kata cerita pasal G, pastikan awak tahu kita tengah cerita pasal G apa. Nanti kita tengok Dan in this case, nilai G ni constant dah. Namanya constant. Berapa nilai dia? 6.67 times 10 to the power of negative 11 anak ayam. Tak ingat? Okey, daripada sini, macam mana awak nak tentukan unit dia? Tengok saya pun tak ingat punya unit dia. So kita tengok apa unit dia. Unit dia adalah Newton meter squared kg minus 2. Betul tak? Macam mana keluarkan unit macam tu? Macam terror gaya cikgu awak ni. Bukan hafal pun. Macam mana cara dia? Kita buat dimensional analysis. Dimensional analysis tu apa benda? Contoh, you want to find the unit for G. Kita susun balik semua ni. G is equal to Fg R squared divided by unit for M1, unit for M2. So unit for force is Newton. SI unit for R distance is meter, ada square dekat situ. Divided by mass, SI unit dia adalah kilogram, ada 2 kat situ. So kilogram kuasa 2. Itu cara dia. Dimensional analysis dia panggil. Selesai cerita pasal nombor 1. Boleh? Nombor 2. Yang pertama kita dah cerita pasal F sama dengan G M1 M1 M2 over R squared. Next, kita nak cerita sebelum tu saya tertinggal. Bila kita cerita pasal gravitation, gravitation, ada benda lagi awak kena tahu. Awak punya prerequisite. Newton's second law of motion. Apa dia? Total force is equal to MA. Yang tu kena tahu. Okey, kita akan kembangkan di situ nanti. Okey, next yang kedua. Yang kedua kalau tengok dekat kita punya buku ni, cerita pasal G, gravitational acceleration. Okey, now. Cerita pasal gravitational acceleration. Kalau tak faham bagi tahu, kalau laju sangat bagi tahu. Saya tak buat secara detail ni sebab awak dah belajar dah, tapi kalau tak faham bagi tahu. Saya boleh slowkan, tak ada masalah. Gravitational acceleration simbol dia G. Cerita pendek dia, semua cerita pendek aja. From Newton's second law of motion, bagus. Second law of motion. Kalau saya suka buat macam ni. Total force yang bertindak kepada satu objek is equal to MA. Bukan sekadar force, tapi total force. Apa dimaksudkan dengan total force? Total force tu maksudnya macam ni. Katakanlah kalau kita ada satu objek, kereta katakan, ada satu daya ke depan, kita panggil sebagai F1, ada satu daya ke belakang, kita panggil sebagai F2. So jumlah daya yang kena pada objek ni sama dengan MA. So jumlah daya is equal to MA is equal to F1 plus
Salah. Kenapa negatif Sebab the opposite direction. Dapatlah MA kat situ. Itu cerita pendek je. Sebab tu kita kena letak total force. Sebab kalau letak force nanti mula confuse. Nak pakai F1 ke F2. Bila total force tu jelas hasil tambah daya yang bertindak kepada objek tadi tu. Okey, tu. So, ceritanya untuk satu objek, katakanlah kalau kita ada bumi, contohnya katakanlah ni bumi, Earth. Katakanlah kita ada objek kat sini. Kita ada Earth, we have Earth, and we have an object. Dot, contoh. Ada dot. Assuming no other force acting on the dot other than gravitational force. Itu assumption kita. Assuming no other force acting on the dot marah other than gravitational force. Gravitational force. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada air friction, tak ada benda yang tolak dia ke bawah, yang tarik dia ke bawah, hanyalah gravitational force sahaja. The only one. Maknanya yang tarik dia ke bawah adalah gravitational force sahaja. Maknanya yang tarik dia ke bawah adalah gravitational force sahaja. So dalam kes ni, in this case, apa yang kita akan dapat adalah the total force acting on the object. Saya buat O untuk objek. Kena label, kena ni sikit lah. FO adalah total force acting on the object. On the object. Okay. The total force acting on the object is equal to berapa daya bertindak pada objek tadi? Siapa yang tarik dia? Hanyalah gravitational force sahaja in this case. And from Newton's second law, Earth ni kita bagi, tak pula Earth E. From Newton's second law kita akan dapat apa? Total force is equal to MA. M siapa? M of object. A siapa? A of object. Is equal to gravitational force. Apa benda gravitational force kita belajar tadi? M1 lah. ME, M object divided by R squared. Boleh follow lagi setakat ni? Okay. And the object is accelerated by siapa yang tarik dia? Gravitational force. Kalau gravitational force yang tarik, object tu will be accelerated with gravitational acceleration. Kalau saya yang tarik, the object will be accelerated with Cikgu Hafiz acceleration. Boleh faham ni? Siapa tarik dia? Tarik dia gravity. So pecutan tu namanya apa? Pecutan gravity. Simple. Is equal to gravitational acceleration. Dan gravitational acceleration ada simbol lain. G. So saya buat nota sikit sini. Apa maksudnya ni? Maksudnya the object is accelerated solely by gravitational force. Makanya the acceleration of the object is called gravitational acceleration. Selesai itu. Boleh faham lagi setakat ni? Apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat MOG. Anak-anak kecil tu penting tu. Sebab nanti kita nak tahu kita nak cancelkan siapa. Is equal to G ME MO divided by R squared. Akhirnya kita nak cari apa ni? Makanya gravitational acceleration G is equal to G ME MO divided by R squared MO. Boleh potong, tinggal itu sahaja.
Itu asal usul dia. Boleh follow lagi setakat ni? Boleh? Dia soalan dia senang je, jangan risau lah. Sekarang ni saya nak bagi make sense kat awak mana datang equation tu. Dia bukan magic macam tu je. Cuma dalam chapter ni magic dia ni lah, yang F ni. Yang ni awak tak belajar yang ni. Kita tak belajar secara detail. Sebabkan panjang lah chapter ni. So yang ni jawab kena terima. Yang lain semua kita boleh derive. So kita tengah derive, G is equal to GME over R squared. So dapatlah kat situ ni. Boleh lagi setakat ni? Centripetal force. Apa ke benda haiwan centripetal force ni? Centripetal force. Ni memang betul ringkasannya cerita ni. Memang dalam satu hari boleh habis kat lecture ni kot. Tengok lah. Centripetal force. Haiwan apakah centripetal force ni? Situation. Macam saya dah tunjuk kat awak, pasal kereta ni saya dah tunjuk dah. Kan? Ke belum? Katakanlah kalau saya ada kereta. Let's say that we have a car. A car yang bergerak ke depan, kita bagi bateri tu tak habis-habis. So dia akan bergerak ke depan, katakanlah daya ke depan sama dengan daya ke belakang. Bila daya ke depan sama dengan daya belakang, total force sama dengan kosong lah. Daya depan sama dengan daya belakang. Let's say kita ada ni, saya buat lukisan Let's say total force is equal to, total daya bertindak pada objek tu is equal to F1 plus minus F2 is equal to 0 Newton. Forces in equilibrium. Makanya kita dah belajar dalam Newton second law, F is equal to MA. So kalau 0 Newton is equal to MA, 0 Newton is equal to MA, makanya siapa yang akan jadi 0? M ke A? M ke A? Apa darab apa akan jadi 0? Apa darab apa akan jadi 0? Apa-apa darab kosong akan jadi 0 lah. Persoalannya, siapa yang 0? Kenapa bukan M? Apa maksud mass 0? Objek tu hilang. Daya ke kiri sama dengan daya ke kanan, tangan saya hilang. Macam tu ke? Tak. Yang maknanya M tak jadi 0, yang boleh jadi 0 dan A. So bila A is equal to 0, apa maksudnya? A is equal to 0 tu ada dua maksud. Cerita pendek. Semua cerita pendek ni. Sama ada velocity sama dengan 0 ataupun velocity tak sama dengan 0. Sama ada tak bergerak langsung ataupun bergerak dengan constant velocity. Itu maksud total acceleration is equal to 0. So ceritanya, katakanlah kita ada centripetal force. Kita ada satu objek, total force is equal to 0 dan benda tu bergerak. Benda tu bergerak. Benda tu bergerak macam mana? Benda tu bergerak ke arah kanan lah katakan. Dengan, let's say, dia punya speed 2 meter per second. Bila speed 2 meter per second, katakanlah ni objek tadi 2 meter per second. Kalau saya biarkan daripada point A nak pergi point B, kalau saya biarkan apa akan jadi? Objek tu dia akan pergi point B dengan laju dengan speed 2 meter per second. Boleh follow lagi setakat ni? Berapa total force? 0 Newton. Okey, macam terror lah, bagus. Gaya dia macam terror. Macam terror. Bagus, bagus, bagus. So maknanya masih bergerak dengan 2 meter per second, assuming bateri tu tak habis. Bateri tu dia punya power dia sama je. Soalan saya, daripada point B ni, saya padam ni jap. Okey, kata forces in equilibrium kan. Daripada point B, saya nak ubah direction dia. Katakanlah saya tak pegang langsung, apa jadi? Point A kat situ, point B sini. Point B kat situ, patah pergi mana? Point C kat sini. Kalau saya lepaskan dia, dia akan pergi macam tu je lah. Macam mana kalau saya nak bagi dia pergi ke sini? Kita kena ada force. So kita kena ada force. Maknanya kalau saya nak kereta ni dari B nak pergi sini, nak pergi situ, ubah direction. Bila nak ubah direction, dia punya ni speed dia masih 2 meter per second ni. 2 meter per second. Tapi untuk dia nak berat atas tu, apa saya kena buat? Saya kena bagi force kat dia. Kena ada external force. Soalan, adakah sekarang force dia in equilibrium?
dah tak equilibrium dah. Kesimpulan pendeknya, cerita pendeknya, untuk ubah direction walaupun same speed, kita kena bagi dia force. Akan ada external force. Macam mana cara saya nak bagi dia bergerak dalam bulatan? Saya kena constantly bagi force dekat dia. Sebab katakanlah kalau saya ni kereta tadi, saya akan bergerak ke sana, straight tu. Nak pergi sana apa buat? Kena ada force tolak ke sana. Nak pergi sana pula, kena ada force tolak ke sana. Sana tolak force sana. Sana tolak force sana. Maknanya nak bergerak dalam bulatan kena ada sentiasa ada constant force. Boleh follow lagi setakat ni? Okey. So ceritanya to make the car moving in a circle, a constant force is needed. A constant force is needed. Dan force ni, this force is called centripetal force. Centripetal force, FC. Maknanya kalau katakanlah tadi kereta tadi nak bergerak dalam bulatan kena bagi force. Force tu yang bergerak nak bagi dalam bulatan namanya centripetal force. Siapa yang bagi force tu? Kita yang bagi force tu. So centripetal force datang daripada mana? Centripetal force datang daripada kita. So centripetal force is equal to force yang kita bagi. Boleh lagi? Kita cerita pasal bumi sikit. Kalau tak faham tolong bagi tahu Cerita pasal bumi sikit. Lepas tu kita cerita pasal orbit. Kalau tak faham bagi tahu. Saya kalau ada cerita ni bersemangat ni lain macam je yang laju sangat pun bagi tahu. Okey, lepas tu katakanlah kita ada dog tadi. Contoh. Dog ni cerita pendek dia nak bergerak straight. Nak bergerak straight ni. Tapi dia orbit the earth. Kenapa dia orbit the earth? Sebab ada force yang sentiasa menarik dia. Bukan force yang menolak. Dalam kisah saya tadi, kereta tadi saya tolak. Dia nak berbelatan, tak kisah nak tarik ke tolak. Sebab force is push or pull. Mana dalam kes ini, in this case, the force is always attracting ataupun pulling the dog. So bila force tu sentiasa tarik dia, dog tu akan berpusing mengelilingi bumi ni tadi. So apa nama force yang tarik tu? Saya kata untuk membuatkan benda tu bergerak dalam bulatan, namanya adalah centripetal force. Bagus. Oh, sedih. Yang tarik dia ni namanya adalah centripetal force. So who is responsible for the centripetal force? Siapa yang bertanggungjawab nak bagi centripetal force tu? Bumi dia buat apa? Dia tarik ke tolak? Dia tarik. So bila tarik, apa nama force tu? Gravitational force. So in this case, centripetal force acting on the object is equal to gravitational force of the earth. Kenapa equal? Sebab gravitational force itulah yang menyebabkan adanya centripetal force tu. Assuming tak ada force lain. Boleh follow lagi setakat ni? Sebab tu dia boleh equal kan? Dalam buku teks saya tak bagi tahu, tiba-tiba equal, tak tahu pasal. Ni saya bagi tahu kenapa dia equal. So when we talk about centripetal force, sama juga from Newton's second law. Ni semua Newton's second law ni cerita dia. Buat color apa Color biru. Tanah color hijau. Objek color hijau. Color apa dia? Pink. Orbit color pink. Orbit color purple. Saya nak color pink. From Newton's second law of motion. Okay, from Newton's second law, kita ada apa tadi? Total force is equal to ma. M tu adalah mass of the object, a tu acceleration of the object. So when we talk about bila tak ada force lain, bila kita dalam kes ni tak ada force lain kecuali centripetal force. So dalam kes ni, centripetal force is equal to mass of the object darab dengan AC. Centripetal force, acceleration dia, centripetal acceleration lah. Gravitational force, acceleration dia namanya gravitational acceleration. Okay? Now, cerita pendek dia. Kena cerita panjang kalau tak faham kau. Dalam buku teks, dia buat magic lagi. Ni saya tak minat juga magic je ni, tiba-tiba keluar ni.
Dalam buku teks, magic apa dia buat? AC is equal to V squared over R. Centripetal acceleration is equal to V squared over R. Dari mana datang haiwan ini? Dalam buku teks bagi tahu tiba-tiba AC FC sama MC AC is equal to V squared over R. So apa akan jadi? MV squared over R. Macam tak menjawab soalan, mana datang AC sama V squared over R ni? So cerita dia macam ni. Dia nak hafal pun boleh, tapi macam tak best. Kalau bagi saya tak suka hafal-hafal macam tu je. Cerita dia macam ni, cerita pendek dia. Semua cerita pendek, payah ha? Kalau ada tak faham bagi tahu sebab benda ni laju saya cerita ni. Okay, now kita ambil satu bulatan. We are going to take a circle, satu bulatan. Bulatan tu kita ada apa? Kita ada center of the bulatan and the radius R. Lepas tu apa kita ada? Kita ada satu objek kat sini. Okey, satu objek kat situ. Dan kita dah belajar tadi macam pasal kereta tadi, objek tu bergerak with constant speed, bukan constant velocity ya. Constant speed, sebab speed tu adalah skala kuantiti, dia tak bergantung pada direction. Bergerak 2 meter per second yang tu bulatan, maknanya speed dia constant, velocity tak constant. Sebab apa? Sebab dia sentiasa berubah direction, sentiasa berubah velocity. Apa bukti dia? Kita kata tadi, untuk buat dalam bulatan kena ada external force. Ada acceleration, adalah force. Itu cerita pendek lah tu. Now, cerita dia macam ni. Objek tu macam ni, dia ada satu speed ke arah sana. Speed dia kena perpendicular dengan kita punya bulatan, atau dalam matematik kita panggil tangent. Dia mesti tangent dengan bulatan tu. Lepas bila dah tangent, in a certain amount of time, dia akan duduk sini pula. Bila duduk situ, sini masih R lagi. Lepas tu apa akan jadi? Speed dia akan pergi situ pula. Speed dia akan ada kat situ. Boleh follow lagi setakat ni? Dalam vektor, apa itu vektor? Vektor tu adalah satu study of awak nak representkan something secara pengukuran yang boleh ukur dengan panjang. Speed tak boleh ukur dengan panjang. Tapi kita nak buat satu relationship yang macam contohnya kalau speed tu 2 meter per second, kita nak buat pengukuran atas kertas tak boleh buat 2 meter per second, kita convert dia jadi panjang. Tu vektor tu sebenarnya. 2 meter per second kita jadikan sebagai contoh 2 cm. 4 meter per second 4 cm. Tu kita nak represent di atas kertas. Tu vektor. Dia ada magnitude, ada direction. Tu cerita pendek macam tu lah. Apa lagi yang kita dapat? Kita akan dapat jarak yang dilalui daripada point ni sampai ke point ni, jarak yang dilalui adalah yang ni. This one. Matematik kita panggil apa tu? Lagi apa kita panggil ni? Dia punya apa? Circumference, perimeter. Whatever lah, macam tu lah lebih kurang. Kan? Now, itu jarak dia. Dan dalam fizik, kalau kita assume dia adalah, sebab fizik ni apa? Fizik, dia satu study yang kalau benda tu macam bentuk organik macam tu, kita akan buat simplification. Macam contoh katakanlah bentuk lembu. Contoh, kita nak cerita lembu. Bila kata lembu, fizisis nak ambil lembu, dia akan buat macam mana? Badan, kaki, kepala. Daripada simplification tu baru kita akan detailkan macam mana bentuk badan, macam mana bentuk kaki. Tapi kita simplify dulu the idea. So ceritanya, bila buat segitiga macam tu, rupa-rupanya nak buat segitiga tu macam alah payah nak cari dia punya circumference lah apa semua payah. Rupa-rupanya jarak tu kalau kita buat macam ni juga lebih kurang sama. Sini ke sini. Kalau buat segitiga macam tu. Nilai ni dengan ni macam lebih kurang sama. Dia beza, tapi macam sikit sangat beza dia. So kita boleh approximatekan nilai ni sama dengan ni. Kita boleh approximatekan dia. So yang ni adalah namanya adalah apa nama tadi? D. Yang ni kita panggil sebagai D sebenar. D lebih kurang sama dengan D sebenar. Kita boleh ambil approximation macam tu. Apa faedahnya kita buat macam ni? Faedahnya adalah kalau awak ambil ni segitiga ni, awak ambil segitiga ni macam ni, vektor ni, bila awak buat macam ni, apa yang awak akan dapat? Cerita pendeknya lagi, semua cerita pendek ni. Sebab dalam buku tak ajar tu, stres tu. Ada perbezaan kat sini, vektor, ada perbezaan. Dan perbezaan tu kita panggil sebagai delta V, change in velocity. Perbezaan, change in velocity.
Okay? Okay, now. Lepas tu kita ada segitiga ni pula. Kita ada segitiga ni pula. Segitiga tu. Segitiga, dua-dua segitiga ni walaupun nilai dia tak sama, tapi dia directly proportional. Macam dia bergantung satu sama lain. Apa maksudnya? Lagi laju dia bergerak, kalau bergerak masa dua sangat lagi laju nilai V, lagi jauh dia punya nilai kat sini. Lagi slow dia, lagi dekat ni. Tak bergerak langsung, tak ada punya apa dia punya ni, D tu tak ada. Boleh follow lagi sangat ni. Maknanya lagi laju, lagi besar nilai V, lagi jauh D. Wah, cerita dia macam tu lah. Kita boleh kaitkan dia. So bila kita boleh kaitkan dia, apa yang kita akan dapat adalah, boleh kaitkan macam ni buat macam ni lah. Kita boleh cari dia punya ratio dia. Ratio dia akan jadi sama. Ratio apa? Ratio of delta V over V. Delta V tu kita punya ni lah tadi. Kita punya ni. Kalau kita buat segitiga tu bagi sama. Ni delta V tu. Ni sini. Delta V over V is equal to D over R. Now, ceritanya adalah V ni V siapa? V tu bergerak dalam centripetal. Centripetal velocity. Centripetal. Kita nak cari apa sebenarnya ni? Ingat lagi tak kita nak cari apa ni? Kita nak cari apa ni? Nak buktikan tu AC tu. So AC awak dah belajar dah. Cerita pendek dia, cerita pendek aja. Cerita pendek dia, A is equal to delta V over time. Kalau AC, delta V over time C lah. So, kita ada delta V ni, apa kita nak buat? Kita nak cari acceleration, nak jadikan dia sebagai acceleration, apa kita nak buat? Divided by time. So, kalau nak divided by time, caranya apa? Caranya, kena dua-dua divided by time. So, kita akan dapat macam ni. Kita akan dapat macam ni. Divided by time, darab 1 over time. Time TC tu time untuk dia bergerak daripada point A ke point B tadi tu. Yang ni pun kena 1 over time juga. Lepas tu kita dapat apa? Lepas tu, saya buat satu lagi bawah ni. Kita dapat apa ni? Kita akan dapat yang ni pergi sini. Keluar apa tu? Keluar apa tu? Keluarlah A. Mana saya nak letak tinggi sikit Dah masuk page lain dah ni. Keluarlah A kat situ. Saya buat kali lain, kali biru pula. Yang ni keluarlah AC. Is equal to, saya buat shortcut terus. Is equal to D over R darab 1 over T 1 over T C darab VC. Basically yang ni saya buat sini je sebenarnya. Okay. Lepas tu apa kita dapat ni? Cerita pendek dia lagi. Makhluk ni apa kita boleh buat? Dapat D over time. D over time tu apa? Distance over time. Dapat apa tu? Dapat speed. So dapat speed. Saya buat sini lah. Dapatlah kat situ speed. Sama dengan speed. Speed. Lepas tu darab dengan speed C lah. Sebab kita cerita pasal time taken untuk dia buat apa centripetal tu. Darab dengan VC lagi satu. Warna merah tu. Divided by R. Makanya dapat apa tu? V squared over R. So V squared over R sama dengan AC. Itu cerita pendek dia lah. Ini nak buktikan ni sebenarnya. Nak buktikan benda ni. Sebabnya awak akan dapat from previous. Sebab ni page lain lah ni. From previous page. From previous page. Centripetal acceleration. Tergigit lidah pula. Aduh. AC
is equal to V squared over R. Makanya centripetal force FC is equal to M object AC is equal to M object V squared over R. Itu dapat M V squared over R tu. Itu cerita pasal centripetal acceleration. Boleh lagi? Boleh lagi setakat ni? Boleh kan, angguk lah kan. Macam boleh kot. Okey, nak apa faedahnya? Okey, kita buat recap sikit. Kita recap. Kita dah lepas belajar pening-pening itu, kita recap sikit. Recap. Apa benda nak belajar? You have learned yang pertama, Fg is equal to Gm1 M2 over R squared. Okey, kita kena konsisten lah. Saya lukis dulu sikit. Kena lukis macam ni. Sebab kita kena tahu cerita pasal apa ni. M1, M2, M2 over R squared. R. Yang kedua, you learned about gravitational acceleration is equal to G M1 over R squared. Kan? R squared ke R? R squared ke R tadi? G R squared. Confident je aku. Mana? R squared, betul? Okay. Yang ketiga, you learn about centripetal acceleration, centripetal force acting on an object due to gravitation is equal to mv squared over r. Itu je. Boleh lagi setakat ni? Aduh. Selesai ni, habis ni. Mass of Earth pula. Mana datang 4 pi squared R cube over GT squared tu? Mana datang sihir tu? Haiwan apakah itu? Kita belajar tadi, ada tak perkataan pi? Ada tak T? Mana datang? Ini semua sihir ilmu ni. Menipu. Jangan dia. Okay, macam mana kita nak keluarkan? Jom. Mass of Earth. Cerita pasal Mass of Earth. Aduh. Mass of Earth. Seterusnya, Mass of Earth. Mana tadi? Nombor 3, nombor 4. Mass of Earth. Mass of Earth. Kita kena konsisten. Dalam kes ni, Earth kita siapa? M2. Kan? Dalam gambar ni, Earth saya M2 lah. In my case. Okay, now. Mass of Earth. Ceritanya adalah, ambil gambar ni balik. Kita besar sikit. Yang ni bukan, saya tak nak M2 lah, takut confuse lah. Mass of Earth kita E lah. Ni mass of E, mass of object. Okay, now cerita dia macam ni. Macam mana kita nak dapatkan mass of Earth ni? Ya Allah. Ceritanya, kita ada centripetal force. Assuming centripetal force on object is only due to gravitational force. Gravitational force. Makanya bolehlah kita buat centripetal force only due to gravitational force. Apa ni centripetal force tadi? F C sama dengan ni, mv squared over r. Kena ingat elok benda ni. M tu M siapa? Earth ke objek? Centripetal force bertindak kepada siapa? Kepada objek. Tulis MO. Oleh bumi kepada objek. Siapa yang bagi force kepada objek tu? Ni cerita pasal objek. Gravitational force. G M E M O divided by R squared. Apa kita nak cari? Nak cari mass of Earth. Makanya mass of Earth ME is equal to ni
Kalau tak faham bagi tahu saya buat cepat sikit. ME is equal to MO V squared over R times ME R squared divided by G MO. Nak cari ME kan? Yang ni buat bawah, yang ni buat atas, yang ni buat bawah. Biasanya kalau kita nak buat macam tu, kita buat macam ni lah. G MO divided by R squared is equal to MO V squared over R. Ni biasa senang sikit lah. Biasa kita akan cari ni, yang letak bawah, letak atas, sama je sebenarnya. Okay. So apa kita dapat? Boleh potong, boleh potong. So akhirnya, mass of Earth is equal to V squared R squared divided by GR. R. So boleh potong. So kita dapat V squared R over G. Macam terror kan. Tapi yang benda kita punya mass of Earth tadi 4 pi squared R cube over GT squared. Mana datang haiwan itu? Di manakah kedatangannya? Kita dapat tadi apa? Kita dapat tadi dia adalah V squared R over G. Tapi yang kita nak hasilkan ni 4 pi squared R cube over GT squared. So, mana datang dia? Okey, V. V tu V apa tadi kita kata tadi? Mana datang V ni? Check balik. Check balik. Oh, centripetal. Ni centripetal punya ni. So, kalau centripetal velocity, so macam nak keluarkan dia? Saya pergi sini, kalau lain ni untuk nak keluarkan lah ceritanya. V centripetal. Apa maksud centripetal velocity? Maksudnya, katakanlah kalau saya ada orbit, if I have an orbit, a perfect circle orbit, fizik kan, kita macam approximate bentuk dia perfect bulat, perfect petak dan sebagainya. Lepas tu kita ada objek kat sini. Okay. Daripada point A, dia nak pusing pergi point A balik, from A to A. From point A to point A, okay. Ceritanya, time yang dia bergerak tu adalah period dia, daripada satu point ke point balik. Time taken to complete one oscillation. Oscillation apa? Daripada sini pergi sini balik. Time taken untuk daripada A pergi ke A adalah period. Ceritanya, time taken for A nak pergi A kita panggil sebagai period. Period apa? Orbital period nama dia. Okey, jumpa T lah satu. Lagi? Kita dah tahu dah. Velocity is equal to D over time. Centripetal velocity, distance of centripetal tadi tu divided by time taken to do centripetal thing tadi tu. Distance yang kita nak pakai, T tu apa? T tu kita nak pakai time taken untuk dia buat satu bulatan tadi, orbital period tadi tu. So distance dia pula mestilah kita punya dari A ke A. Apa benda ni kita panggil dalam matematik? Circumference of the bulatan. Bagus. Circumference dia lah, jarak dia kan, daripada A nak pergi A. Makanya DC, D dari A pergi A is equal to D centripetal is equal to circumference. Circumference of the bulatan. Circumference apa equation dia? 2 pi R. Makanya VC tu kita dapat apa tadi? Dapat 2 pi R over T. Masukkan kat dalam ni. Masukkan kat dalam ni, apa awak dapat? Awak akan dapat 2 pi R over T. Sorry. Is equal to 2 pi R over T squared R divided by G. So dapat apa tu? So awak akan dapat 4, bila square semua kat dalam tu kena square kan? Pi square R squared divided by T squared R divided by G. So awak dapat apa tu? 4 pi squared R squared times R divided by GT squared
R squared dengan R, 4 pi squared R cube divided by GT squared. Dah rasa tak kan? Taklah belajar fizik tengah hari kan? Belajar dirah-dirah lah tu. Tolong cikgu. Ini kalau kena COVID tu sihat ni. Panas badan tu. Boleh? Boleh lagi setakat ni? Soalan dia, jangan risau, soalan dia tak susah pun, soalan gravitation ni. Awak kena tahu nak cari apa cerita dia. Sekarang ni saya tunjukkan dekat awak mana datang benda tu. Dia gravitation jadi susah bila gravitation tu jadi susah bila awak nak hafal benda ni. Ini masalah. Awak tak nak make sense, mana datang benda ni? Tiba-tiba kat atas nak GMM over R squared lah apa semua, mana datang benda tu? Yang awak sekadar perlu tahu, Fg is equal to GM1 M2 over R squared. Itu je first. Yang lain semua kita derive. Apa dia? Kita ada gravitational force. We have learned about gravitational acceleration. We have learned about centripetal force. We have learned about macam mana nak cari mass of Earth. Alamak. Okay. Boleh lagi setakat ni. Kita try buat exercise. Form berapa? Form 4 ni? Form 4. Okay. Ini saya punya Form 4 gravitation Gravitation. Okay. Man-made satellite. Ni saya punya ni nota lah. Ni nota saya je. Nota saya kenapa G tu negatif. Lepas tu apa beza antara kau belajar GMM over R. Nantilah kita belajar tu. Kita buat soalan lain dulu. Ni dia ajar kat sebenarnya ni. Benda sama je ceritanya. Kita tengok soalan. Senang, jangan risau, senang. Serius senang. Serius. Mana soalan? Mana soalan? Kita cari soalan tu. Ni. Alamak, kita buat soalan ni terus lah. Selesai. Saya risau juga bila tak ada respon benda awak ni. Faham ke tak faham sebenarnya? Itu pun tak ada respon juga, tak apalah. Dah biasa dah cakap seorang-seorang. Tak kecil hati pun. Tengok soalan number 1. State Newton's universal law of gravitation. Apa benda Newton's gravitational law of gravitation ni? Universal law of gravitation. Siapa tu? Gravitational force is directly proportional to the product of the two masses, but inversely proportional to the distance between the two masses squared. Tu cerita dia. Nak tulis panjang. Number 2. State two factors which influence the magnitude of gravitational force between two bodies. Nombor 1. Panjang sangat. Panjang sangat, malas nak tulis. Awak nak exam jangan buat macam tu. Awak kena tulis, awak nak ambil exam. Saya tak payah. Number 2. State two factors which influence the magnitude of the gravitational force between two bodies. Bila nak cari factors, awak kena tengok, okey, cerita pendek dia, apa equation dia? Fg is equal to G M1 M2 over R squared. Inilah faktor dia. Jangan ambil G tu constant. Apa faktor dia? Mass of the two objects. Lagi? Distance. Kena ingat betul-betul. Distance, dia tak cakap radius. Distance between two objects. Distance between two objects. Between two objects. Okay, selesai nombor 2. Number 3. A piece of space junk of mass 24 kg is at a distance. Ni soalan-soalan macam ni kita nak tengok ni. Soalan-soalan yang kalau awak baca kan, kita baca soalan banyak nombor ni, kalau saya pening dah ni. Macam too much numbers involved. Ni. Okay, now. Soalan number 3. Dapat soalan, apa kita buat? Fahamkan, baca soalan tu wajib dah. Fahamkan soalan, bayangkan, kalau boleh sketch dan keluarkan semua maklumat yang ada. A piece of space junk of mass 34 kg is at a distance of 7 times 10 to the power of 6 from the center of the Earth. What is the gravitational force between the space junk and the Earth?
dapat soalan ni, kalau boleh sketch. Kita ada bumi. Kita ada objek. Apa maklumat dia bagi? Distance. Okay, distance. Okay, fine. Distance kali jauh. Distance. Okay, tulis. So, maklumat dia bagi R is equal to 7 times 10 to the power of 6 meters. 24 kilo tu siapa? 24 kilo tu siapa? Object, bagus. Ni object, ni earth. Mass of object is equal to 24 kilogram. Distance 7 times 10 to the power of 6 meters. Lagi maklumat apa lagi bagi? G is equal to 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton M squared kg minus 2. Keluarkan semua maklumat dekat satu tempat supaya bila awak ambil exam nanti, awak tak payah nak baca-baca nak ni. Keluarkan dekat satu tempat terus. Mass of Earth is equal to 5.97 times 10 to the power of 24 kilogram. Lepas tu nak cakap apa? Gravitational force. Apa equation gravitational force? G M1, sorry dalam kes tak ada M1 lah. ME MO over R squared. Pakai kalkulator dapatlah jawapan. Unit awak apa nanti? Newton. Mana awak tahu Newton? Mana awak tahu Newton? Kenapa awak cakap Newton? Kilonewton pun boleh. Millinewton pun boleh. Kenapa awak confident dengan Newton? Apa SI unit untuk force? Awak sebut tadi lah Newton lah. SI unit dia kilogram meter per second squared, Newton lah tu. Newton, SI unit dia Newton. Tengok elok-elok Macam mana kita nak tahu dia dapat SI unit? Ceritanya nak dapatkan SI unit sebelah kiri, syarat dia apa? Semua sebelah kanan tu kena SI unit. Semua sebelah kanan tu SI unit, confirm sebelah kiri tu kena SI unit nanti. So, tengok G ni dah SI unit tadi. Okay, mass of earth dalam SI unit ke? Okay, SI unit. Mass of object dalam SI unit ke? Distance dalam SI unit ke? Confirm jawapan dia akan dapat Newton nanti. Sebab tu kalau boleh kita tukarkan kepada SI unit supaya apa? Supaya kita tahu jawapan sini confirm nanti SI unit. Lepas tu masukkan nilai dalam kalkulator. Okay. Okay, number 4. Pukul apa dah? 2. Kalau saya ambil dalam 10 minit lagi boleh tak? Tak boleh nak makan. Okay, tak apa, fine. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Sekejap. Tadi bunyi tersetih. Saya makan excited dia. Makan! Okay, so itu je lah ni. So, petang ni pukul 3. Oh, petang ni ada lagi. Pagi ada, petang ada. Nak dapat A+, Nak dapat A+. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. So, kita dah belajar apa hari ni? First kali kita belajar pasal apa? Gravitational force. Saya kata tadi chapter ni benda pertama yang kena tahu apa dia? Prerequisite knowledge. Newton's second law of motion. F is equal to ma. Total force is equal to ma. Lepas tu belajar pasal gravitational force. Lepas tu belajar pasal gravitational acceleration. Macam nak keluarkan acceleration gravitational. Lepas tu belajar pasal centripetal force. Kita belajar what is centripetal force. Force yang digunakan untuk memastikan satu objek itu mengelilingi satu objek lain. Namanya centripetal force. In this case, centripetal force disebabkan oleh gravitational force. Saya dah tunjuk dah centripetal force equation dia datang dari Newton's second law. F is equal to ma dan A dia adalah v squared over r. Saya dah tunjuk dah macam mana A menjadi v squared over r. Bila kita combine jadi m v squared over r. So, bila kita kata centripetal force, dalam kes apa objek bumi itu datang dari gravitational force, bila kita equatekan dulu equation tu, kita akan dapat mass of earth. Dan saya dah tunjuk dah macam mana nak keluarkan mass of earth tu jadi apa tadi? 4 pi squared r cube over gt squared. Macam mana keluarkan benda tu? Untuk terasa hebat sikit lah, kan? Macam cool dan benda tu kan? Lepas tu kita buat latihan sikit. Kita ada buat latihan, kita tengok latihan sikit dulu buat. So insyaAllah next class saya akan terus sambung kepada Kepler. Lepas tu kita masuk pada magnetic satellite. Itu sahaja untuk hari ini.